رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muslimin dan Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Allah yang menciptakan, yang memiliki dan mentadbir sekalian alam. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah yang tidak terhingga kerana pada malam ini pertemuan kita buat siri yang ke-28. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keizinan, memberikan kita peluang untuk sama-sama kita menambahkan ilmu kita berkenaan dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita sama-sama akan mempelajari tentang tujuan surah yang berada pada setiap juzuk, khususnya pada juzuk 28. Alhamdulillah, kita juga akan mempelajari insya-Allah pada malam ini adalah sinopsis ringkas bagi surah-surah yang terkandung dalam setiap juzuk. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan untuk membuka Al-Quran ataupun membuka Al-Quran yang mempunyai terjemahan bagi memudahkan pengisian kita pada malam ini. Jadi kita terus kepada juzuk yang ke-28. Juzuk 28 adalah juzuk yang mengandungi 9 surah. 9 surah, kita tengok 9 surah tersebut surah apa. Okey, juzuk 28 ni mengandungi 9 surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Mujadalah ataupun boleh disebut sebagai surah Al-Mujadilah. Dan dia berakhir pada suratul Tahrim. Surah Al-Mujadilah 22 ayat, yang kita tak perlu ulas sebab kita semua sedia maklum kerana kita memerlukan waktu yang mencukupi. Kemudian suratul Hasyri, suratul Mumtahanah, surah As-Saff, dan surah yang kelima adalah Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Taghabun, At-Talaq dan suratul Tahrim. Jadi untuk ke-9 surah ini, tuan-tuan mungkin boleh catatkan, ke-9 surah ini semuanya adalah surah Madaniyah. Surah yang turun selepas Nabi SAW berhijrah. Ini mengikut pendapat kebanyakan para ulama bahawa 9 surah ini dia adalah surah Madaniyah. Kalau dia surah Madaniyah, maka kita sudah pun mengetahui surah Madaniyah ini adalah surah yang berbentuk pelaksanaan hukum hakam. Lepas tu kita akan jumpa daripada Al-Mujadilah sampai suratul Tahrim, dia banyak kepada hukum hakam. Kalau kita belajar surah Makkiyah, dia merujuk kepada pembentukan iman, pemantapan iman, membetulkan kepercayaan. Maka kalau iman tu dah mantap selama 13 tahun, maka apabila masuk kepada fasa Madaniyah, maka perlu kepada pembuktian iman yang telah dipasak, yang telah dipelajari ketika mana berada sebelum hijrah. Dan surah 9 juzuk 28 ni, kalau kita perhatikan
InsyaAllah nanti kita akan dapat pelajari secara lanjut. Dia bermula menceritakan tentang kisah wanita. Kan, hari ni orang banyak hantar pasal hari ibu. Wallahu ta'ala a'lam. Kan, dia angkat pasal wanita. Juzuk 28 ni, surah Al-Mujadalah pasal wanita. Dan ditutup juzuk 28 juga adalah berkenaan dengan wanita. Jadi, sempena dengan Hari Ibu. Hari Ibu ni sebenarnya tuan-tuan kita kena belajar sejarah dia ya. Mana datang Hari Ibu. Tapi bagi kita dalam Islam, ibu ni setiap hari itulah Hari Ibu, kita kena berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Khususnya ibu 3 kali ganda kan. Ummuka, ummuka, ummuka. Baik, kita lanjutkan terus kepada suratul Al-Mujadalah. Juzuk 28 ni, dia ayat-ayat dia pendek-pendek aja. Setakat ni tak ada ayat yang 30. Paling tinggi pun surah Al-Mujadalah ayatnya ada 22. Jadi mudah untuk kita belajar sinopsis ayatnya. Maknanya mudah untuk kita pecahkan ayat-ayatnya mengikut kepada topik by topik. Jadi untuk pecahan ataupun untuk sinopsis juzuk 28 ini, kita masih lagi menggunakan pendekatan kita memilih kumpulan ayat nak diletakkan kepada pembukaan dan kita memilih beberapa kumpulan ayat untuk kita letakkan sebagai penutup, dan di tengah-tengah antara pembuka dan penutup itu insya-Allah kita akan cari ayat yang bersesuaian, lepas tu kita letak topik dia. Jadi untuk pengisian pada malam ini, tuan-tuan dan puan kena seperti biasa, tuan-tuan kena buka Al-Quran, nanti tuan-tuan cari ayat yang ada pada setiap kumpulan sinopsis-sinopsis tersebut. Sebab dalam nota ini saya hanya membawa beberapa contoh saja. Jadi tugasan tuan-tuan dan puan untuk melihat ayat tersebut. Jadi kita lanjutkan dengan suratul Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah ataupun surah Al-Mujadilah, 22 ayat yang terkandung dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik orang yang beriman. Ini adalah satu tarbiyah dari Allah kepada orang beriman. Apa yang Allah nak didik? Allah nak didik supaya kita ini ada sifat iltizam. Bersifat iltizam. Iltizam dengan apa? Iltizam dengan hudud Allah ataupun dengan batasan-batasan hukum yang telah Allah tetapkan. Tu dia panggil hudud. Kita dengar ada hukum hudud. Hudud ni adalah ketetapan hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Jadi dalam surah Al-Mujadalah ni ada hukum yang telah Allah tetapkan, tak kira siapa, dia kena iltizam, dia kena penuhi hukum-hukum itu. Kenapa kita perlu iltizam dengan segala batasan-batasan hukum-hukum Allah? Kerana yang menurunkan hudud itu, batasan hukum itu, dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay, ini adalah surah Al-Mujadalah. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu, baca Al-Mujadalah, kita dah dapat maklumat dia. Jadi kita tengok kepada sinopsis ringkas surah Al-Mujadalah. Al-Mujadalah, pada pembukaan dia, 4 ayat yang pertama kepada pembukaan, kita akan dapat mengetahui tentang betapa sempurnanya ilmu Allah. Dia sebenarnya dia kaitan dengan ilmu Allah. Apabila kita kaitkan dengan ilmu Allah, tentulah Allah Ta'ala ni dia tahu apa yang perlu untuk kita. Sebab tu Allah letakkan hudud dia. Allah letakkan batasan-batasan dia. Dia datangkan hukum-hukum dia. Sebab apa? Sebab Allah tu dia maha mengetahui. Dia ciptakan manusia, maka dia tahu apa yang baik untuk manusia. Tapi kalau kita tak iltizam, kita tak penuhi, kita tak ikut, maka yang jadi susah adalah kita. Dalam surah Al-Mujadalah ni, kita akan dapat tahu ilmu Allah Ta'ala tu macam mana. Nanti kita akan kaitkan dengan Allah itu, dia maha mendengar. Allah Ta'ala mengetahui,
antaranya Allah Ta'ala tu dia maha mendengar. Jadi pada 4 ayat pertama ada kisah seorang perempuan yang dia mengadu kepada Nabi SAW tentang suaminya yang telah menziharkan dia. Jadi pengaduan ni antara dia dengan Nabi. Tetapi Allah Ta'ala dengar tak? Allah Ta'ala mengetahui tak apa yang berlaku di antara perempuan ini yang mengadu tentang suaminya kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala mengetahui. Oleh sebab itu, kita tengok 4 ayat pertama ni, kita boleh letak kepada tajuk kesempurnaan ilmu Allah. Daripada kisah pengaduan seorang wanita. Jadi kita lihat contoh ayat dia. Okay, kita lihat contoh ayat yang pertama sekali, pada pembukaan ayat pertama sekali, kita dah jumpa dah tentang ilmu Allah. Dekat mana? Okey. Kalau kita baca pada ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbaca pada ayat pertama, Allah Ta'ala kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Baik. Waktu kita baca ayat pertama, kita akan jumpai ayat pertama ni terlihat yang perkataan sami'a yang saya bulatkan tu. Nampak tak tulisan warna merah tu kan? Ayat pertama telah bagi tahu kepada kita tentang ilmu Allah yang Allah tu dia maha mendengar. Ada 3 kali pada ayat pertama yang dikaitkan Allah itu mendengar, Allah tu mendengar, Allah tu mendengar. Tengok pada perkataan qad sami' Allah pertama. Lepas tu wallahu yasma'u. Kedua, innallaha sami'un. Mendengar. Jadi daripada ayat pertama tu Allah telah mendengar, Allah sedia mendengar, Allah maha mendengar. Maknanya apabila Allah boleh mendengar segala sesuatu, maknanya Allah mengetahui. Jadi pada ayat pertama ni juga Allah dengar pasal apa? Allah mendengar kisah tujadiluka fi zawjiha. Tu jadi mujadalah tu. Kata-kata perempuan yang mengadu aduan kepadamu tentang suaminya. Tapi Allah dengar apa yang berlaku tu. Sampai Allah ulang sebanyak tiga kali. Okay, itu untuk pengenalan awal bagi surah Al-Mujadilah, pembukaan untuk kita merasai, untuk kita mengukuhkan kepada tujuan surah. Maka setelah Allah mendengar apa yang berlaku diadukan perempuan ini kepada Nabi, sedangkan hukum zihar itu belum lagi diketahui, maka turunlah ayat yang menyebut tentang hukuman zihar. Tak nak tahu hukuman zihar, kita pergi terus kepada ayat yang kita pergi terus kepada ayat yang kelima. Kita tengok kepada sinopsis yang kelima. Sinopsis pada ayat kelima hingga 13. Okey. Sebelum tu, kalau tuan-tuan nak catat lagi tentang beberapa ciri surah Al-Mujadalah, tuan-tuan boleh catat surah Al-Mujadalah ni, setiap ayat dia akan jumpa nama Allah, lafzul jalalah, iaitu perkataan Allah. Tuan-tuan baca ayat pertama, tuan-tuan akan jumpa ada perkataan Allah. Ayat kedua ada Allah. Sampailah 22 ayat. Semuanya ada lafzul jalalah. Iaitu kita akan jumpa tentang perkataan Allah. Kenapa? Kenapa setiap ayat tu ada diletakkan lafzul jalalah Allah, ayat kedua ada Allah, ayat ketiga ada Allah, sampai 20 ayat yang ke-22, maka kalau kita dapat memahami ini tentang kenapa diulang Allah, 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 Allah pada setiap ayat, maka inilah kita nak pergi pada tujuan tadi. Ni tujuan tadi. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita merasa, Allah Ta'ala nak kita ni rasa dekat, Allah Ta'ala tu dekat dengan kita. Sehingga kan setiap ayat sebut Allah, 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 Allah. Oleh demikian, apabila kita dapat rasa Allah tu dekat dengan kita, maka takkan kita nak mengabaikan. Takkan kita berani untuk melanggar batasan-batasan Allah. Hudud-hudud yang telah Allah tetapkan. Bahkan Allah tu lagi maha mendengar. Jadi peletakan ayat Allah, Allah setiap ayat itu menunjukkan bahawa
Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita, dalam masa sama Allah bagi tahu supaya kita ada perasaan apa? Dekat dengan dia. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut tentang hudud-hudud tersebut, batasan-batasan hukum tersebut, kita kena pergi kepada kumpulan ayat 5 dengan ayat 13. Jadi waktu kita baca ayat 5 sampailah ayat nombor 13, kita akan jumpa dulu dekat kumpulan ayat 5 sampai 13 ni, Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk beritizam dengan batasan-batasan dan hukum-hukum Allah. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu hukum zihar tersebut, tuan-tuan kena baca pada ayat nombor 3 sebenarnya. Pada ayat nombor 3, tuan-tuan akan jumpa tentang macam mana hukuman zihar itu, dan pada ayat nombor 4. Ayat 3 dan ayat 4 itulah ketetapan yang Allah tentukan bagi lelaki yang telah menziharkan suami dia. Tahu kan hukum zihar kan? Yang menyamakan isteri itu macam ibu dia. Kita tak dapat nak bincang hukum zihar panjang lebar, tapi kita kena tahu dalam surah Al-Mujadalah ada satu hukuman Allah, satu ketetapan Allah tentang hukum zihar. Jadi apabila setelah Allah terangkan hukum zihar pada ayat 3 dan 4, bermula ayat 5 sampailah ayat 13, dia berkisarkan ayat itu tentang itizamlah dengan batasan-batasan Allah, hudud Allah dan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita tengok ayat 5, kita tengok satu contoh ayat 5, siapa ada Quran terjemah, dia terus tengok ayat 5, kita akan dapati memang ayat 5 ni dia berbentuk suruh iltizam. Kalau kita tengok pada ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, innal ladzina yuhaddu nallaha wa rasulahu. Ini surah Al-Mujadalah. Betul lah, pada surah Al-Mujadalah. Sebab saya takut sebab ayat dia banyak ada persamaan dengan surah lain. Okey, kita tengok ayat nombor 6. Ayat nombor 5 Allah Taala kata apa? Sesungguhnya orang yang menentang. Kita jumpa ayat macam dia sebenarnya perintah suruh itu kita tak jumpa, tapi perintah melarang. Melarang tu maknanya secara tak langsung membawa kepada menganjurkan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menentang siapa? Allah, perintah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Mereka pasti ditimpa dengan kehinaan. Tapi kalau tuan-tuan nak jumpa perkataan hudud tu sendiri, tuan kena tengok pada ayat nombor 4, tuan akan jumpa tentang hudud tu. Nak cari ada tak dalam Quran perkataan hudud? Ada. Tapi pada ayat nombor 4 lah, setelah tahu tentang hukuman zihar tu nak kena buat apa, kan? Atau kena baca pada ayat 4 tu, Allah Ta'ala sebut di hujungnya, wa tilka hududullah, wa tilka hududullah. Itulah hukum-hukum Allah. Hukum apa? Hukum pasal zihar tadi. Tapi sampai ayat 5, Allah tekankan, siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya, mereka pasti berada dalam kehinaan. Maksudnya, orang mukmin dia kena ikut apa yang Allah tentukan dalam hukum hakam tadi, contohnya hukum zihar tadi. Okey. Kemudian kita lanjutkan terus kepada penutup. 14 sampai ayat nombor 22 adalah penutup bagi surah Al-Mujadalah. Bolehlah kita spesifikkan kumpulan ayat ini kepada topik ciri-ciri dan kesan. Dia keyword dia ciri dan kesan ataupun akibat siapa yang menjadi hizbus syaitan, siapa yang menjadi pendukung syaitan, dan apakah ciri dan kesan jika dia menjadi hizbullah, dia menjadi penyokong kepada agama Allah. Ini ayat 14 dan ayat sampai ayat penutup bagi surah Al-Mujadalah. Jadi untuk kita tengok perkataan ciri dan kesan, kalau kita nak tengok perkataan mana perkataan pendukung syaitan kan, hizbus syaitan, saya minta tuan-tuan dan perempuan dalam nota kita tak bawa perkataan hizbus syaitan, kita hanya bawa pada ayat yang hujung sekali. Okey, kita tengok pada ayat ni. Ini ayat nombor berapa ni? Okey, ni beriman. Okey, kita tengok pada ayat ni. Kalau kita tengok pada ayat nombor 22. Okey, kita tengok pada ayat nombor 22. Ini ayat hujung sekali. Tuan-tuan jumpa tak perkataan
Ulaika hizbullah. Hizbullah ni adalah kumpulan Allah, iaitu maksudnya pendukung kepada agama Allah. Jadi kalau kita baca ayat penutup sekali, Allah Ta'ala kata, yang ni saya ambil ayat hujung ya. Ni dah hujung dah pada ayat nombor 22. Sebab ayat 22 tu dia panjang lagi. Kalau ayat 22 tu, tu tak akan jumpa ayat dia yang ini. Ayat dia depan yang ni. Ni ayat dia. Ni ayat dia. Ni ayat 22 tu. Depan dia ni. La tajidu qauman yu'minu billah. Okey. Okey, sebelum saya ulas ayat 22 ni, kalau tuan-tuan nak cari ayat berapa yang kata pendukung syaitan tu ciri dia apa dan akibat dia apa, tuan-tuan kalau buka Al-Quran, tuan-tuan tolong catat. Ciri orang yang pendukung kepada syaitan ataupun nak tahu tentang adanya perkataan kumpulan syaitan, hizbus syaitan, kita kena tengok pada ayat nombor 19. Pada ayat nombor 19. Kita akan jumpa. Tetapi yang kita nak tekankan pada malam ni adalah kepada penutup dia pasal Hizbullah. Iaitu kumpulan yang menyokong, kumpulan yang mendukung agama Allah. Dia panggil Hizbullah pada penutup. Kerana penutup ini dia akan mengukuhkan kepada pembukaan kepada surah Al-Mujadalah tadi. Mengukuhkan akan mengukuhkan juga kepada tujuan surah. Jadi kalau kita nak tahu ciri orang yang dia itu pendukung agama Allah, kita jumpa pada ayat nombor 22, Allah sebut mereka tu siapa? La tajidu qauman yu'minu billahi yaumil akhir. Pertama kita kena tahu mereka ni beriman kepada Allah dari akhirat. Mereka ni apa kata Allah? La tajidu qauma. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan orang yang menentang kepada Rasulnya. Jadi maksud dia macam ni. Orang yang dia iltizam, sebab tujuan surah kita belajar tadi, surah Al-Mujadalah, tujuan dia kan beriltizam dengan batasan-batasan Allah. Maksud dia apa? Kita kena ikutlah Allah. Allah kata apa? Apa yang Rasulullah perintahkan apa? Jadi ciri orang yang mendukung agama Allah, iaitu orang yang tidak melanggar batasan dan hukum Allah. Sebab tu ayat nombor 22 disebut macam tu. Orang yang dia betul-betul iltizam dengan agama Allah, dia tidak akan berkasih sayang dengan orang yang menentang. Kejap ya, saya ni takut saya tertukar-tukar ayat. Tapi betul, ni ayat nombor 22, betul. Okey. Ini ciri dia. Ciri dia apa? Maksud dia ciri orang yang iltizam dengan hukuman Allah ni, mereka ni dia tidak akan mereka dia tidak akan memberikan lawyer, maksudnya mereka ni, kita baca ayat, tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksud dia, mereka ni orang yang pegang teguh dengan Allah. Dia pegang teguh dengan Rasul. Sekalipun ahli keluarga dia ke yang menentang Allah, dia tetap dengan Allah. Dia akan bersama dengan Allah. Dia akan bersama dengan Rasul. Orang yang ada sifat iltizam dengan batasan Allah tu, sifat dia itulah. Ia akan menjadi pendukung agama Allah tadi tu, pendukung yang dia memang dia akan utamakan Allah dan Rasul. Sekalipun dia terpaksa berlawan, sekalipun dia terpaksa bertentangan dengan ahli keluarga dia, sekalipun mak ayah dia, sekalipun dengan anak-anak dia, tetapi dia tetap akan mendukung agama Allah walaupun dia bertembung, dia melawan arus dengan ahli keluarga dia. Itu di antara ciri orang yang mendukung agama Allah. Maka orang yang mendukung agama Allah inilah orang yang ada sifat iltizam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut pada ayat yang hujung, mereka ni dapat apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka itu
Allah redha mereka dan mereka juga redha syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah surah Al-Mujadalah. Jelas ya tentang surah Al-Mujadalah, dia adalah surah Madaniyah. Asal Al-Mujadalah tu dikaitkan dengan kisah seorang wanita yang tanya hukum tentang zihar. Daripada hukum wanita tadi, daripada kes wanita tadi, dia terus ambil pengajaran umum, Allah turunkan hukuman. Allah Ta'ala hukum, Allah menyatukan hukuman zina tu nak buat macam mana. So hukuman yang Allah tentukan tadi kenapa? Kena ditaati. Maka dia ambil keseluruhan batasan-batasan hukum Allah, maka kena iltizam, kena penuhi. Sekalipun bertentangan dengan kehendak manusia. Sekalipun manusia tu orang yang rapat dengan kita. Surah Al-Mujadalah mengajar kita macam tu. Biar kita kehilangan kawan, biar orang nak boykot kita, tak apa. Tapi kita jangan kehilangan Allah, kita jangan kehilangan Rasul. Itu kita nak dalam agama. Agama dia macam tu. Tapi ramai orang kadang-kadang, biarlah Allah tak suka kat dia, janji, dia tak kehilangan kawan, dia orang tak, jangan. Siapa yang ada sikap macam tu, habis. Ya, itu surah Al-Mujadalah. Sebab kita nak masuk juzuk 8 ni dah. Kan dah baca Quran sampai 27 juzuk. Tapi kalau tak ada iltizam lagi, maka sangat tak berjayalah kita dalam mendapat hidayatul Al-Quran. Baik, kita terus pergi kepada surah berikutnya, kita masuk suratul Hasyr. Okey, surah Al-Hasyr ini, dia adalah surah yang Allah menerangkan. Dia kalau kita belajar hubungan surah kan, dia sangat cantik ni. Tuan-tuan boleh buat satu catat alih. Antara 28 ni, surah juzuk 28 ni, daripada Al-Mujadalah sampai At-Tahrim tu, dia macam tuan-tuan boleh buat dia macam kita boleh buat satu cerita yang dia sambung. Tuan-tuan boleh buat catat alih dia. Tapi sebab kita tak sempat nak belajar ikut hubungan surah, tapi kita pergi kepada tujuan surah. Tapi tujuan surah ni tuan-tuan dah boleh kaitkan dengan tujuan surah sebelumnya. Kalau tadi ada itizam kan? Itizam dengan Allah, itizam dengan segala hudud-hudud Allah kan? Maka suratul Hasyr sebenarnya dia dah bagi gambaran juga. Dia kata, kalau tengok surah Hasyr ini, surah apa? Yang menerangkan tentang Allah Ta'ala bagi pertolongan. Dan surah Hasyr ini sebenarnya cerita Allah Ta'ala tolong mengalahkan musuh-musuh yang menentang Allah, menentang Rasul dia. Musuh-musuh Allah ni ada yang terang-terang menzahirkan dia memang menentang Allah, menentang Rasul, menentang Islam, dan ada musuh Allah yang dia diam-diam. Dia menentang Allah dan Rasul. Jadi surah Al-Hasyr ni surah yang macam, kalau kita tengok sambungan dia kan, macam surah Al-Mujadalah tadi tu, kerana iltizam dengan hudud-hudud Allah lah, Allah buktikan dalam suratul Hasyr, Allah berikan kemenangan. Itu dia panggil kalau nak belajar kaitan dengan susunan surah. Tapi dalam surah Al-Hasyr ni disebut secara spesifik. Apa yang Allah dah tolong bagi orang yang iltizam dengan agama Allah. Allah buktikan dia telah mengalahkan musuh-musuh Islam. Siapa dia? Kita akan masuk kepada sinopsis surah. Jadi tuan-tuan kena tulis kat Al-Mujadalah tu, tuan-tuan nak tulis tema apa? Al-Mujadalah, tema kecil dia adalah apa? Iltizam dengan hudud-hudud Allah. Dengan hudud Allah. Kalau surah Al-Hasyr pula, kesan ataupun bukti orang yang beriltizam dengan hudud Allah. Boleh tulis macam tu. Jadi kita tengok sinopsis dia. Menarik kalau kita boleh faham Quran, kita akan bertambah iman kita bahawasanya Quran ini dari Allah. Jadi kita kena lihat kepada sirat ringkas suratul Hasyr. Okay, kalau kita tengok kepada pembukaan surah Al-Hasyr ini, Allah pada 4 ayat yang pertama, kita akan dapat, kita boleh letakkan surah Al-Hasyr ini, dia punya 4 ayat pertama tu cerita tentang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tu, jadi saya akan terangkan. Okay, ingat kata kunci pertama, 4 ayat pertama ni Allah menzahirkan dia tu berkuasa. Yang mana kekuasaan Allah yang dia zahirkan itulah Allah buktikan dia telah tolong menghalau keluar orang Yahudi Bani Nadir dari kampung mereka tanpa
berlaku sebarang peperangan pun. Maknanya tak berlaku pembunuhan, penumpahan darah. Tak berlaku. Allah Ta'ala tolong. 4 ayat pertama ni. Macam mana Allah boleh tolong? Kerana dia tu berkuasa. Macam mana kita nak tahu dia tu berkuasa? Nak tengok bentuknya macam mana? Nanti kita akan baca, saya akan tunjukkan contoh dia. Dekat mana ayat yang menzahirkan Tuhan itu dia berkuasa. Dalam masa sama Allah membuktikan Allah telah menghalau orang Bani Nadir keluar. Ini adalah sejarah pertama di bumi Madinah ketika itu Islam dapat halau orang Yahudi keluar dari bumi Madinah tanpa berlaku perang apa-apa. Tapi kalau kita kaitkan dengan surah Al-Mujadalah tadi tu, kenapa? Hebatnya. Sampaikan orang Islam tak sangka. Islam tak sangka boleh menang free macam tu. Tak sangka. Lepas tu orang Yahudi ni pula, dia pun tak sangka juga. Dia ingat tembok mereka ni, kampung mereka ni ada benteng-benteng yang kuat. Mereka boleh selamat. Rupanya tak. Tapi semua tu datang daripada mana? Daripada pertolongan Allah. Maka ayat 4 hingga 1 menyebutkan tentang perkara tersebut. Jadi kita baca ayat ni, kan Allah Ta'ala boleh buat sehinggalah pada hari ini. Jadi syarat dia kenapa? Syarat dia kenapa? Kalau Islam nak menang, Allah tolong. Pergi kepada Al-Mujadalah tadi. Itizam dengan hudud-hudud Allah. Okay, kita tengok contoh ayat dia. Okay, kita bawa 2 contoh. Kita tengok dulu pada ayat kita tengok ayat pertama dia. Okay. Tuan-tuan baca ayat pertama, inilah sebenarnya bukti Allah tu berkuasa. Dekat mana tau? Okay, kita tengok ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Okay. Dekat sini. Kalau kita baca terjemahan, segala yang ada di langit, ma fis samawat wa ma fil ardi, dan segala yang ada di bumi, mereka buat apa? Telah bertasbih kepada Allah. Perkataan sabbaha ni, ini adalah tasbih. Tapi sabbaha, kita kena catat ya, sabbaha ni adalah perbuatan bertasbih yang menunjukkan kepada telah bertasbih. Maksudnya dia adalah kata kerja telah lepas. Telah lepas. Siapa yang telah bertasbih kepada Allah? Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi bertasbih. Okey, telah bertasbih. Okey, tolong catat. Kalau telah bertasbih bermakna sejak dari azali lagi. Sejak dari azali lagi. Allah Ta'ala ini sudah ada makhluk-makhluknya yang mensucikan Allah. Itulah tasbih. Tapi kita kena tahu apa itu tasbih. Tasbih itu mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Itu kena tahu. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Mensucikan Allah ini maksudnya apa? Mensucikan Allah daripada segala kekurangan. Mensucikan Allah daripada segala kelemahan. Mensucikan Allah daripada segala yang tidak layak disandarkan kepada Allah. Itulah maha suci Allah. Rupa-rupanya, makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi ini telah sejak azali lagi. Sebab tu dikata perkataan fi'il madhi, sabbaha. Telah bertasbih, maknanya sejak dari dulu lagi. Allah Ta'ala ini sudah ada makhluk-makhluknya yang sentiasa mensucikan Allah. Apabila sebut perkataan mensucikan Allah, maknanya Allah ini tidak ada sedikit pun sifat lemah, sifat kurang. Maknanya kalau Allah tak ada sifat lemah, tidak ada sifat kurang, maknanya Allah tu hebat tak? Maknanya Allah tu kuat, Allah tu berkuasa. Tidak ada sedikit pun sifat lemah. Maknanya dia berkuasa. Jadi ayat 1 ni sebenarnya kalau kita tak mempelajari tentang penggunaan perkataan tasbih, tasbih ini menunjuk kepada apa? Jadi kita akan baca sepintas lalu je, kita tak dapat rasa bahawa akan kekuasaan Allah itu. Kalau kita faham, tasbih ni sebenarnya adalah untuk mensucikan Allah daripada segala sifat lemah. Maknanya Allah tu berkuasa. Lepas tu sabbaha pula menarik dia perkataan kata kerja lepas. Maknanya sejak azali lagi. Tertulis sejak azali lagi makhluk di langit dan di bumi telah memuji Allah. Lepas tu satu lagi Allah berkuasa dekat mana? Wa huwal azizul hakim. Nampak tak perkataan al-aziz yang maha perkasa. Sebab itu kena belajar nama-nama al-husna. Kalau kita tak belajar, nanti kita akan tinggal sabbaha. Kita tertinggal kenapa al-aziz.
Dia letak pada ayat pertama. Jadi ini ayat pertama. Maka kalau dia ayat pertama, menunjukkan apa? Menunjukkan itulah gambaran awal kepada surah Al-Hasyr ini nak sebut pasal apa. Okey, dah dapat. Jadi tuan-tuan faham tak yang pembukaan surah tu? Kita jumpa kat sini kan pembukaan surah kan? Kita jumpa ke Tuan nampak tak slide yang saya hantar ni? Ke saya stop slide? Tak kan? Oh, ke tak? Tuan nampak kan slide saya kan? Okey. Jelas 4 ayat pertama ya. Waktu kita sebab saya kena bagi waktu untuk surah lain pula. Okey, jelas. Okey, nanti saya akan ulang balik tasbih tadi dekat penutup. Okey, tolong catat ya baik-baik. Okey, kita pergi kepada 5 hingga 10 ayat. 5 hingga ayat 10 Allah Ta'ala cerita tentang apa kurniaan yang Allah dah beri kepada orang yang beriman. Kepada orang beriman. Kalau tuan nak tahu apa yang Allah beri kepada orang beriman ni, ayat 5 sampai 10 itulah. Inilah ayat yang menceritakan dapat harta rampasan perang tanpa perlu berperang. Dia panggil apa? Dulu kita dah belajar dekat surah Al-Anfal kan? Surah Al-Anfal, harta perang yang didapati setelah penat berperang. Menggadai nyawa. Tapi dalam ayat 5 hingga ayat 10 ni, kita akan jumpa harta perang namanya adalah Fai. Al-Fai. Al-Fai. Siapa ada Quran, dia terus tengok ayat nombor 6. Sebab dalam nota ni saya tak bawa ayat nombor 6 tu. Kita tengok ayat nombor 7. Kalau ayat nombor 6 pun dah jumpa dah. Nombor 6, nombor 7 ada. Kalau siapa baca ayat nombor 6, dia akan jumpa perkataan afa tu al-fai. Al-fai tu apa? Adalah harta rampasan perang yang tak perlu berperang. Maknanya orang Yahudi Bani Nadir, mereka sendiri yang keluar daripada Madinah tu. Dia tinggalkan segala harta-harta dia apa yang ada. Jadi itulah kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Kurniaan apa? Allah beri menang, boleh halau Bani Nadir keluar tanpa berperang. Dalam masa yang sama, Allah bagi harta rampasan perang tanpa perlu berperang. Dia panggil Al-Fai. Okay, jelas? Kemudian ayat 11 sampai ayat nombor 17. Allah menyebutkan tentang kekalahan, kekecewaan, frasnya orang Yahudi dan orang munafik. Ayat 11 hingga ayat 17. Sebab tu kalau Allah tolong, tak ada siapa boleh kalahkan. Tapi kalau nak Allah tolong, ada syarat-syarat dia. Okey. Jadi ayat 11 dan 17 Allah menyebut tentang betapa kecewanya orang Yahudi dan betapa kecewanya orang munafik. Kenapa? Kalau kita baca sejarah, orang munafik ni dia berjanji kepada orang Yahudi untuk dia tolong orang Yahudi. Tapi ketika orang Yahudi mengisytiharkan perang dengan Nabi, orang munafik tak tolong pun. Jadi betapa kecewanya orang Yahudi. Okey, sebab ada cerita orang munafik lah. Kita sebut tadi, ingat tak tujuan surah? Tuan-tuan nampak tak perkataan kenapa kita kata menentang Allah dan Rasulnya secara zahir dan tersembunyi. Zahir dekat sini merujuk kepada Yahudi yang terang-terang nak lawan Allah. Tersembunyi ni orang munafik lah. Orang munafik, dia tak zahirkan dia perang dengan Nabi. Tapi dia cakap, jumpa diam-diam, cakap janji ke orang Yahudi, korang perang je, korang lawan je, nanti kami tolong. Tapi Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Itu ayat 11 sampai ayat nombor 17. Okay, tolong ya. Okay. Lepas tu pula tuan-tuan kena ingat ya, surah Madaniyah, saya terlupa nak terangkan. Surah Madaniyah adalah surah yang Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Masih ingat lagi juzuk 1, juzuk 2 dulu? Kalau surah Madaniyah dekat Madinah, surah yang Nabi kat Madinah, masa tu akan ada orang Yahudi, akan ada orang munafik. Jadi dalam surah Madaniyah 28 ayat ni, juzuk 28 ni, nanti kita akan jumpa membongkarkan orang munafik. Sampai ada satu surah orang munafik. Kejap lagi kita akan belajar. Okay, selesai. 11 hingga 17. Okay, kita terus kepada penutup. So ayat ni jangan ambil. Ayat ni dia berulang. Ayat 5 ni. Okay, kita pergi kepada penutup. Okay, penutup surah Al-Hasyr ni, kita akan jumpa begini. Kita akan jumpa pertama sekali Allah suruh bertakwa. Lepas tu kita akan jumpa ada 18, tuan tulis. Ada 18 nama Allah Al-Husna diseletakkan pada penutup antara ayat 18
sampai 24 surah Al-Hasyr ini dia ada 3 sebenarnya. Pertama perintah takwa, yang kedua lepas perintah takwa tu ada Allah menyebut nama-nama dia yang mulia, ada 18 nama. Lepas tu satu lagi Allah tutup ayat last kali tu Allah Ta'ala menyebut tentang tasbih. Kalau ayat pertama sebut tentang tasbih, ayat penutup tutup juga dengan tasbih. Cuma bezanya dekat mana? Okay, tuan-tuan tulis ada 3 ya. Perintah taqwa, 18 nama Allah Al-Husna, lepas tu cerita tentang tasbih. Okay, jadi kita tengok contoh. Tengok contoh. Kalau kita baca dekat ayat nombor 24 last kali dalam surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala menyebut apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Sama tak macam ayat pertama? Cuma beza kat mana? Wa huwal azizul hakim. Cuba siapa ada kalau siapa ada Quran, cuba kita tengok. Ya. Jemaah minta share slide. Itulah saya tanya tadi tu, nampak ke tak nampak? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak dapat tuan-tuan bagi tahu saya awal-awal yang sebab tu saya tanya tadi pada tuan-tuan dan perempuan. Ya. Kita tak saya perasan macam saya resume slide tadi. Okey, tuan-tuan tuan-tuan boleh buka suara kan? Sebab tu saya minta. Tadi dah ada orang pesan pada admin supaya cakap. Okey, tapi tak apalah. Okey. Okey, kita pergi kepada ayat 24 ya, patah balik. Okey, tuan-tuan boleh unmute kan? Tuan-tuan boleh buat sendiri kan audio kan? Tuan-tuan kena berinteraksi dengan saya ya. Okey, tuan-tuan boleh tak saya nak tengok respon? Tak boleh mute. Oh, tak boleh mute. Sebab apa tak boleh mute? Allahumma salli ala Muhammad. Saya mute semua orang, Ustaz. Tapi kalau mereka nak tegur, nak cakap apa-apa, boleh buka tak? Mereka boleh buka sendiri tak? Tak apa, saya akan monitor. Okey, tak apa. Minta maaf tuan-tuan puan ya. Sebab saya perasan macam slide saya tadi macam dia resume slide dia macam terhenti. Betul saya tanya tadi. Tapi saya tak perasan yang chat tuan-tuan perempuan. Okey, tak apa. Tak apa. Okey. Pada ayat 24 ni, tuan-tuan akan dapati, okey, pada ayat nombor 24 ni, okey, saya ulang baliklah. Okey, dekat kumpulan ayat 18 sampai 24, okey, ni penutup ya. Ni penutup surah bagi surah Al-Hasyr, bagi suratul Hasyri. Kita akan jumpa perintah taqwa. Lepas tu Allah sebut 18 nama Allah Al-Husna. Tuan-tuan kena cari 18 tu apa. Lepas tu Allah Ta'ala tutup dengan bertasbih sekali lagi. Tapi ayat 24. Jadi saya minta kalau tuan-tuan ada Quran, cuba tuan-tuan tengok apa perbezaan ayat pertama suratul Hasyri dengan ayat penutup suratul Hasyr ayat 24. Dia sama je pasal tasbih. Lepas tu Allah sebut namanya Al-Azizul Hakim. Yang ini sama. Allah ulang sekali lagi nak tunjuk dia tu berkuasa, diulang dengan namanya Al-Azizul Hakim buat kali yang kedua pada penutup. Tapi ada beza dekat tasbih. Beza dekat mana? Bezanya, kalau ayat pertama datang dalam kata kerja telah bertasbih, maknanya menunjukkan sejak azali lagi Allah itu disucikan, maka pada penutup surah Al-Hasyri Allah guna kata kerja sekarang. Yusabbihu berbeza dengan sabbaha. Yusabbihu kata kerja sekarang. Sebab itu dalam ayat tu kita terjemahkan sentiasa bertasbih. Okey. Macam mana kita nak faham ayat ni begini. Kalau ayat pertama, Allah itu sejak azali lagi sudah ada Allah Ta'ala tu disucikan, maka ayat 24 memberitahu bahawa Allah ini sampailah bila-bila dia itu akan disucikan. Macam mana kita tahu sampai bila-bila? Sebab digunakan kata kerja sekarang fa'lul mudhari' present tense dekat yusabbihu. Ini bermakna kalau kita gabung, rupa-rupanya Allah Ta'ala ini sejak dari azali lagi sampailah bila-bila Allah itu sentiasa disucikan. Maknanya Allah Ta'ala ini tidak ada sebarang sifat lemah. Okay, itulah penutup bagi suratul Al-Hasyri. Selesai.
Okey, kita lanjutkan dengan surah Al-Mumtahanah. Ni baru nak masuk surah ketiga ni. Daripada 9 ni. Okey, tak apa. Kita pergi pada suratul Mumtahanah. Okey, surah Al-Mumtahanah adalah surah 13 ayat surah Al-Mumtahanah ini adalah surah yang Allah Ta'ala nak tarbiyah. Allah Ta'ala nak didik orang-orang yang beriman ni. Allah Ta'ala nak didik apa? Allah Ta'ala nak didik kita semua supaya kita memberi loyalty. Dia panggil al-wala. Tulis kat situ al-wala. Kan jumpa perkataan wala, wala, wala tu kan. Wala tu adalah janji setia lah. Yang sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Itu surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah ni, dia surah yang kena memberi wala. Wala ni memberikan janji setia, taat setia sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Apa jadi pun mesti beri wala, janji setia kepada Allah dan Rasul. Itulah tujuan suratul Al-Mumtahanah. Jadi untuk lebih mengetahui dengan lebih lanjut, tengok sinopsis. Jadi waktu kita buka dekat pembuka surah, okay, kalau kita tengok dekat pembuka surah, 3 ayat yang pertama pembuka surah Al-Mumtahanah, kita boleh letakkan kepada tajuk seruan memberikan kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya dalam masa yang sama putuskan hubungan. Putuskan hubungan ni itu perkataan al-wala wal bara. Tu putuskan hubungan dengan orang kafir. Orang kafir yang mana? Orang kafir yang memerangi Allah dan Rasul, memerangi orang Islam, halau orang Islam. Jadi kita kena faham macam ni. Kena faham ya. Surah ni kan turun ketika Nabi dah berhijrah ke Madinah. Maknanya ketika orang Islam berada di Madinah, jangan lagi ada hubungan baik dengan orang kafir yang ada dekat Mekah, yang orang kafir kat Mekah itulah yang telah halau orang Islam keluar daripada tanah air, terpaksa berhijrah. Bukan halau saja, mereka itu menentang Allah, menentang Rasul, menentang agama Islam. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dalam surah Al-Mumtahanah, inilah maksudnya. Kena baca ayat 1 sampai 3 lah. Cuma saya tidak membawa kepada tuan-tuan, kepada tuan-tuan dia punya ni, dia punya contoh ayat, tapi ada kat sini contoh ayat dia. Minta maaf ya. Tengok pada contoh ayat dia. Ada kan? Ayat 1. Ada. Okay, kita tengok. Pada ayat pertama, kita akan jumpa perkataan tu. Ya, yang ni saya potong ayat dia. Ayat dia panjang lagi. Tapi saya nak ambil pada poin penting je. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuh kamu sebagai orang dipercayai. Jangan. Ini tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan baca pada ayat pertama sampailah pada ayat yang ketiga, tuan-tuan akan jumpa cerita tentang seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah yang dia telah hantar surat kepada bagi tahu dekat orang kafir musyrikin di Mekah yang Nabi ni nak menyerang Mekah. Ini cerita tentang Fathul Mekah. Jadi Allah tegur, turunlah surah Al-Mumtahanah, jangan. Sekalipun orang Mekah tu BFF ke, best friend forever ke, jangan bocorkan rahsia. Jangan. Jadi itulah surah Al-Mumtahanah mengajar kepada kita. Ayat pertama sekali Allah dah bagi tahu dah. Jangan kamu jadikan musuh kamu sebagai orang yang dipercayai. Kita bacalah pada ayat yang hujung tu. Sebab saya bawa ayat depan dia saja, kita kena baca apa cerita dia. Sampailah ayat nombor 3. Okey, lepas tu kita pergi pada ayat 4 dan ayat 9. Ayat 4 dan 9 sinopsis dia, Allah Ta'ala bawa contoh. Siapa yang kamu kena contohi dalam contoh-contoh manusia yang dia memberikan janji setia dengan Allah dan Rasul? Allah bawa contoh kisah Nabi Ibrahim. Dalam masa yang sama, Allah selitkan dengan maklumat hukum hakam dalam memberikan kesetiaan. Ni kita kena bacalah pada ayat nombor 4 sampailah ayat nombor 9. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia declare, dia telah buat satu pengumuman, kamu ni sebab mereka tak nak beriman kepada Allah dan Rasul kan. Nabi Ibrahim melepaskan tanggungjawab. Dah tak ada lagi nak istilah kawan, tak ada lagi nak istilah apa, tak ada. Terus berpisah. Putuskan hubungan. Sebab tu kita ni kadang-kadang kesian orang mukmin ni. Dengan orang Islam kita bergaduh, kita bermusuh. Dengan orang kafir pula boleh jadi BFF, boyfriend forever pula tu. Boleh bermanis muka, baik.
percaya dengan orang yang beriman kepada Allah, kita tak percaya. Tapi dengan orang bukan Islam pula, kalaulah pemerintah dia bacalah surat Al-Mumtahanah ni, dia tahu siapa kawan dan siapa lawan dia. Itulah Al-Quranul Karim. Tapi tak nak ikut Quran, nak ikut apa? Nak ikut demokrasi. Nak ikut siapa? Nak ikut pemikir ahli politik. Tapi tak nak ikut Allah, tak nak ikut Rasul. Sampai bila-bilalah umat Islam ini dia akan jadi lemah. Khususnya kita kat Malaysia ni lah. Kan bergaduh kan? Gaduh. Dengan orang Islam bergaduh, bermusuh. Musuh-musuh lain, orang bukan Islam, tengok aja. Tapi sepatutnya apa? Dengan orang Islam ni lah kena membuat satu janji, iltizam, bersatu dan sebagainya. Ya? Okey, ini contoh. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim. Okey. Kita kena tengok kisah Nabi Allah Ibrahim lah. Ayat 4 sampai ayat 69. Okey, kita teruskan dengan penutup. Penutup surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala menyebut tentang perkara ni. Pertama, Allah Ta'ala perintahkan supaya menguji keimanan. Maksudnya kan, kalau ada orang datang dari Mekah, dia nak masuk ke Madinah, dia nak berhijrah, diuji mereka dulu. Betul ke mereka ni beriman? Ke ada udang di sebalik batu? Contoh. Lepas tu Allah Ta'ala berikan maklumat lain, larangan memberi kesetiaan kepada orang yang Allah murka. Sebenarnya penutup ni juga, dia nak kuatkan balik kepada pembukaan tadi. Nak kukuhkan maklumat tu. Jadi kalau kita tengok ayat 10 sampai ayat nombor 13. Okay, kita tengok satu contoh. Kita ambil ayat last sekali dalam surah Al-Mumtahanah, dia menguatkan ayat yang pertama tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama tak macam ayat pertama dalam surah Al-Mumtahanah? Kita jumpa ya ayyuhalladzina amanu. Siapa ada Quran, dia tengok ayat pertama dengan ayat nombor 13 ni sama tak bunyi di depan? Sama je. Ya ayyuhallazina amanu, la ayyuhallazina amanu, sama. Kalau ayat pertama la tattakhidhu aduwi wa aduwakum, kalau ayat nombor 13 la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim, janganlah kamu menjadikan mana-mana kaum yang dimurkai Allah sebagai teman rapat kamu. Kena bacalah sampai dapat ayat hujung. Dia sama macam ayat pertama. Sama tu maksudnya mengukuhkan lagi maklumat. Maka surah Al-Mumtahanah ni, orang Islam kena ambil maklum. Ialah orang kafir adalah orang bermusuh dengan Allah dan Rasul. Kalau dia tak musuh dengan Allah dan Rasul, dia tak akan jadi kafir. Itu je sebenarnya. Sepatutnya apa? Orang kafir itu tidak dijadikan sebagai orang yang dipercayai, teman rapat, kawan baik. Sepatutnya orang yang beriman kepada Allah itulah yang dijadikan sebagai teman baik dan sebagainya. Itu adalah surah Al-Mumtahanah. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu tentang apa tu Mumtahanah, orang yang diuji, tuan-tuan kena ikut pengisian nama-nama surah. Okey, kita teruskan dengan surah berikutnya, surah Saf. Okey. Surah Saf, surah Saf yang mengandungi 14 ayat. Surah Saf ini surah yang membimbing orang beriman supaya bersatu hati, bersatu pemikiran. Okey. Kenapa? Kalau bersatu hati, bersatu pemikiran, Allah Ta'ala janji Allah akan menangkan Islam. Sebenarnya Allah janji Allah akan menangkan Islam. Tapi Islam itu tidak akan menang kalau penganut dia sendiri itu berpecah belah, bercerai-berai. Maka surah Saf ini dia mengajar. Sebab nama Saf kan. Saf tu sendiri rapat kan. Bersatu hati, bersatu pemikiran orang Islam. Kalau boleh bersatu hati, bersatu pemikiran, apa yang Allah janji nak tolong agama Allah menang, ya Allah akan tunaikan. Allah boleh buat je untuk Allah menangkan. Tapi kita sendiri penganut kena buat sesuatu. Itulah tujuan surah As-Saf. Maka pada sinopsis pembuka, kalau kita tengok pada pembuka surah As-Saf, 4 ayat pertama, Allah mengajak kita supaya bersatu hati, bersatu pada perkataan, bersatu pada perbuatan. Tetapi, ia mesti dimulakan dengan diri sendiri. Maksud mula diri sendiri itu apa? Maksud dia, kalau kita baca pada surah Saf,
Pada ayat 2, kita akan jumpa Allah Ta'ala kata, "Hei orang beriman, kenapa engkau cakap tak sama dengan apa yang kau buat?" Tuan faham tak maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala kata, mengapa engkau berkata apa yang kau tak lakukan? Jadi sebenarnya macam ni, kalau nak bagi orang Islam ni bersatu, kan, maka dimula dengan diri sendiri dulu. Kalau kita menipu diri kita sendiri, maknanya kita boleh menipulah orang lain. Kalau kita boleh menipu orang lain, macam mana nak bersatu? Sebab itu baca pada ayat nombor 2, mula-mula Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata, lima taquluna ma la taf'alun. Sampai ada ayat 2, terus tengok ayat 2. Allah Ta'ala kata, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Itu kan maknanya menipu diri sendiri. Jadi kalau kita tak boleh buat diri sendiri ni, maksudnya kita kotakan apa yang kita kata. Tetap faham tak? Kalau kita sendiri boleh kotakan apa yang kita kata, maknanya nanti kalau kita dengar orang lain, kita boleh kotakan apa yang kita kata. Jadi bolehlah bersatu padu. Isu sekarang, kenapa orang Islam tak boleh bersatu padu? Kerana dia kata lain, dia buat lain. Macam mana boleh menjadi macam tu? Kerana diri sendiri itu sendiri tidak kotakan apa yang dia katakan. Itulah yang Allah tegur pada ayat 1 sampai ayat 4. Tapi pada ayat 4 tu Allah sebut. Kalau kita jumpa pada ayat nombor 4 tu Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala suka orang yang berada pada fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Tapi sebelum pergi pada ayat tu, ramai orang dia ajak, jom kita bersatu padu, jom kita bersatu teguh, bercerai roboh. Tapi kalau individu-individu yang dia ajak tu sendiri tidak boleh mengotakan apa yang dia kata, dia tak buat apa yang dia kata, maknanya macam mana nak bersatu dengan orang lain? Tengok betapa cantiknya Allah Ta'ala ini dalam memerintahkan supaya bersatu pada hati, perkataan dan perbuatan. Okey, jelas. Lepas tu baca ayat 5 dan 9. Allah Ta'ala ni nak memantapkan lagi tentang perkara tersebut. Allah bawa contoh, Allah bawa satu pengajaran, Allah bawa satu teladan, kisah Ahlul Kitab yang dia tak mau menolong agama Allah. Jadi kalau nak baca dekat situ, yang tak boleh menolong agama Allah, kita kena bacalah kisah siapa. Kita kena tengok kisah orang Yahudi, kisah orang Nasrani. Dia tak tolong Nabi Musa, dia tak tolong Nabi Isa. Habislah. Okey, ayat 5 dan 9. Okey, kemudian kita pergi pada penutup. Penutup surah As-Saff ini, ayat 10 dan 14, kita boleh kumpulkan ayat ini di bawah satu tajuk. Allah mengajur untuk berjihad dan Allah cerita tentang kisah pengikut setia Nabi Allah Isa, nama dia adalah Al-Hawariyun. Gelaran pengikut setia Nabi Allah Isa adalah Al-Hawariyun. Ada Bani Israel yang tak nak tolong Nabi Isa. Ada orang Nabi Isa tu berpaling. Tapi Nabi Isa ni dia ada Al-Hawariyun, pengikut setia dia. Jadi peletakan kisah pengikut setia Nabi Allah Isa di hujung-hujung ayat surah As-Saff, ayat nombor 14 ni. Penutup bagi surah As-Saff ini memberikan kita satu motivasi, mengukuhkan lagi bahawa orang Islam ni dia kena bersatu hati. Ambil contoh macam Al-Hawariyun yang membantu Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Boleh baca pada ayat nombor 14. Okey, habis selesai tentang Al-Hawariyun. Okey, sebelum kita pergi pada surah Al-Jumu'ah, tuan-tuan boleh kaitkan tak Al-Mumtahanah dengan Al-Hasyr, Al-Mujadalah dengan Al-Hasyr, dengan Al-Mumtahanah dengan Saff. Sebenarnya ada perkaitan. Kita boleh kaitkan tak 4 surah tadi yang pertama? Boleh kaitkan tak? Maksudnya dari tema tadi boleh kaitkan, ambil tujuan dia. Dan masuk surah Jumu'ah pula, apa kaitan dia? Kalau nak bersatu hati, Allah syariatkan adanya salat Jumaat. Tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala susun lah. Kan tadi surah Saff kan mengukuhkan untuk bersatu hati. Kalau bersatu hati, bersatu pemikiran, Allah Ta'ala akan tolong Islam. Tapi Islam sampai sekarang orang tak boleh tolong. Tengok macam Palestin lah. Sampai bila orang tak boleh nak tolong kan? Sebab apa? Tak bersatu hati, tak begini orang Islam kan? Okey, contoh kan? Maka Allah Ta'ala bagi contoh. Kalau kamu nak bersatu hati, maka jalan dia itu yang Allah wajibkan ada Jumaat kan? Pergi solat Jumaat kan? Betul tak?
Orang akan nampak, orang Islam ni ramainya. Tengok. Kita kan selama ni, kita tak perasan pada salat Jumaat tu menampakkan apa. Bukan pada wajib je. Tapi pada Jumaat itu menggambarkan, bersatu hatinya orang Islam ni. Semua orang pergi solat Jumaat. Sebab tu 3 kali solat Jumaat dikaitkan dengan apa maknanya. Tapi orang tak nampak dekat situ. Orang nampak yang tersurat dia, solat Jumaat tu wajib, lelaki kena pergi solat Jumaat. Tetapi solat Jumaat tu kan ramai orang pergi sampai keluar-keluar sampai masjid, sampai sembahyang kat jalan raya kan. Kalau dekat KL tu, kat Masjid Jamik tu sampai keluar-keluar. Sembahyang. Sebab apa? Jadi orang yang bukan Islam nampak, orang Islam ni bersatu hati ya pada solat Jumaat. Jadi surah Jumaat ini surah yang menjelaskan kemuliaan Nabi SAW, yang Nabi ni dia menyuruh kepada berpegang teguh kepada petunjuknya dan tidak mengabaikan. Apa kaitan dengan Jumaat? Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan kalau baca tentang solat Jumaat tu dalam surah Jumaat, kita akan jumpa nanti kisah sembahyang Jumaat. Tapi nanti kita akan sebutkan, kita ambil dulu tujuan dia. Dia sebenarnya pada solat Jumaat tu, semua orang kan, kalau macam ni, solat Jumaat ada khutbah Jumaat, betul tak? Sebab tu sampai orang tu kalau lelaki pergi solat Jumaat, dia tak boleh main-main tau. Hatta kan kalau ada kawan sebelah dia bising, sampai kalau ada kawan sebelah dia bising, kalau kita tegur, diam. Kita sendiri pahala Jumaat tu tak ada. Allah Ta'ala kurangkan. Sampai macam tu. Maksudnya Nabi kata, apabila khutbah itu sedang dilaungkan, sedang dibaca, kita tak boleh tegur kawan kita yang bising sekalipun. Nampak tak sampai betapa penting mendengar isi kandungan khutbah tu. Jadi sebenarnya pada solat Jumaat itu, dia ada syariat. Jadi kita kena tengok. Nanti pada kisah dia, kita akan nampak lagi tujuan surah ni. Okay, kita lanjutkan. Okay, surah Jumaat pada pembuka dia, Allah Ta'ala menceritakan tentang kesucian Allah Ta'ala sebab Allah ada bertasbih. Lepas tu dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyebut kedudukan Nabi SAW, Allah utus kepada manusia, ayat 1 sampai ayat nombor 4. Okay, kena baca pada permulaan surah Al-Jumu'ah. Saya tak bawa contoh pada surah ini. Tuan-tuan dan puan kena tengok Al-Quran. Okey, kita pergi kepada kumpulan ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8 ni Allah Ta'ala cerita tentang Allah berikan pengajaran. Allah nak suruh orang beriman ambil pengajaran dan peringatan tentang sikap orang Yahudi yang dia dapat kitab Taurat. Dekat sini, tuan-tuan tahu tak ayat ni pasal apa? Siapa pernah dengar kisah yang orang Yahudi diumpamakan seperti himar yang membawa kitab-kitab? Kalau nak tahu kisah yang orang Yahudi yang dia dapat kitab-kitab, dia abaikan, dia buat tak tahu je, seperti mana Allah umpamakan himar yang dibawa kitab di atas dia. Himar tu tak dapat apa-apa manfaat pun, kitab dia cuma bawa je kitab-kitab dekat atas dia, membawa barang-barang di atas dia, umpama orang Yahudi. Jadi kisah orang Yahudi tu duduk ayat 5 sampai 8 tu, Allah nak bagi orang beriman ambil teladan, ambil peringatan. Jangan sama macam orang Yahudi yang diumpamakan seperti himar yang bawa kitab di atas badan mereka. Maknanya Allah Ta'ala kata jangan abaikan wahyu yang telah Allah turunkan. Ambil manfaat, ambil istifadah, ikut. Jangan jadi seperti orang Yahudi. Okay, kalau tuan nak tahu tentang perumpamaan tu, tuan kena tengoklah pada ayat nombor 5. Lepas tu saya tulis ayat 5 sampai ayat nombor 8. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, kena baca. Kena tengok ya. Okey, kita terus pergi kepada penutup. Waktu kita baca penutup surah Al-Jumu'ah, ayat 9 hingga ayat 11, 3 ayat ni, Allah Ta'ala sebut tentang beri perhatian tentang salat Jumaat dan tidak dilalaikan dengan perkara dunia. Ayat ni lah para ulama ambil ayat kalau hari Jumaat boleh tak kita buka kaunter, berniaga, jual beli. Inilah dekat ayat 9 hingga 11 lah. Ayat sempat tu ada hukum kan. Tapi orang Jumaat buat apa? Kadang-kadang berniaga dekat masjid tu juga. Berniaga kat masjid tu, depan masjid tu berniaga makan minum tu. Ada juga orang pergi makan. La ilaha illallah. Tengok betapa jahilnya peniaga tu dan orang yang makan tu. Dia sunnah Nabi Jumaat makan selepas Jumaat. Kesilapan kita masa Jumaat tu nak pergi Jumaat habis waktu rehat panjang tu, masa tu baru nak melantak. Sedangkan ayat Quran kata pada ayat 9, baca ayat 9 tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Allah Ta'ala kata, apabila kamu diseru mengerjakan solat Jumaat, siapa nak ambil ayat ni tengok pada ayat nombor 9. Ayat nombor 9, tengok muka surat 554. Nanti kalau ada suami panggil macam tu, anak-anak dia panggil macam tu, menantu dia panggil macam tu, bagi dia ayat 9, cakap dekat dia. Tuhan kata apa? Apabila kamu disuruh mengerjakan solat pada hari Jumaat, bersegera mengingati Allah dan tinggalkan berjual beli. Tinggal jual beli tu. Tinggal. Ini ada hukum kata bagaimana kalau kita berniaga, akad kita berniaga ketika hari Jumaat tu. Macam mana nak buat? Lepas tu pula, yang menjual tu pula, yang beli tu lelaki pula tu. Jumaat sedang berlangsung, khutbah sedang berlangsung. Tapi itulah macam mana rezeki tu nak berkat. Inilah Allah tegur. Sebenarnya cerita asalnya pasal apa? Ceritanya pasal sahabat. Para sahabat. Ketika Nabi bagi khutbah, dia tinggalkan Nabi. Cakap khutbah. Sebab apa? Sebab ada barang dagangan sampai. Itulah yang Allah tegur. Jadi sepatutnya, jangan pedulikan barang apa yang diniagakan. Dengar dulu khutbah tu. Dengar nasihat Nabi. Dengar pesanan Nabi. Tapi ditinggalkan. Itu yang datangnya tentang fardunya solat Jumaat tu. Tapi lepas habis Jumaat, engkau nak buat apa, kau nak ke mana? Pergilah, kata Allah. Tu yang Tuhan kata, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lepas habis solat Jumaat itu, kau bertebaranlah. Kata Allah, masa tu kau nak makan apa? Kau makanlah nak makan apa. Tapi kita terbalik. Quran ajar, waktu Jumaat itu, khatib sudah buat tadi mimbar, beri perhatian. Tapi kita melantak dia yang makan. Kadang-kadang tengok masjid tu apa? Kat masjid negara ada orang buat. Dekat depan masjid. Kadang-kadang cuba tengok orang Islam. Kalau orang perempuan ada masa kan. Kau perempuan kan waktu panjang kan. Kalau rehat Jumaat, cuba tengok orang lelaki. Jadi pesan kat makcik-makcik tu, berniaga makcik. Kalau perempuan beli tak apa. Tapi orang lelaki jangan. Sekat. Orang lelaki tidak dibenarkan makan ketika pukul berapa ke pukul berapa. Itu sepatutnya adalah benar. Okay, selesai tentang solat Jumaat kan. Jadi solat Jumaat ni kesan dia apa? Kesan dia untuk menyatukan orang Islam. Jadi kaitan dengan yang tadi tu. Okey, kita pergi kepada surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Sikit lagi. Waktu pun dah 10 suku ni. Kita ada lagi, ya Allah, ada 3 surah lagi. Tak apa, kita lewatkan sikit malam ni kan. Okey. Surah Al-Munafiqun. Okey, surah Munafiqun adalah surah yang semua orang tahu kot. Munafik itu pasal munafik kan. Surah Munafiqun ni surah yang Allah menjelaskan penyakit-penyakit yang ada pada orang munafikin, apa perangai mereka, dan dalam masa sama Allah ingatkan orang-orang mukmin supaya hati-hati. Okey. Surah Munafiqun ni adalah surah yang paling banyak membongkarkan kisah orang munafik selepas surah At-Taubah. Kita belajar dari itu kan, surah nombor 9 At-Taubah kan. Surah Taubah, surah yang membongkarkan orang munafik, dan juga surah Al-Munafiqun. Okey, surah Munafik ni, surah Al-Munafiqun ini surah yang turun selepas Nabi balik hijrah daripada peperangan Bani Mustaliq pada tahun 6 hijrah. Okey, kita tengok pada pembuka surah Munafik ni, kita terus pergi kepada 2 perkara penting saja. Ayat 1 sampai 8 cerita tentang orang munafik, perangai dia apa, penyakit hati dia apa, akhlak buruk dia apa. 8 ayat pertama. Lepas tu pada ayat nombor, Allahu Akbar, saya ni terambil ayat 29. Saya minta tuan-tuan betulkan. Betulkan sekejap ya. Okey. Tuan-tuan tolong betulkan. Buka ayat 29 tu. Ayat 9 sampai ayat nombor 11. Maafkan saya sekejap. Saya boleh betulkan tak? Tak apalah, tuan-tuan betulkan ya. Boleh ya? Betulkan. Sekejap, saya betulkan sekejap. Boleh tak? Sekejap saya betulkan. Sekejap je. Bagi saya seminit, saya tengok. Saya betulkan. Tuan-tuan nampak tak? Okay, nampak tak slide saya nampak kan? Nampak tak slide dia? Nampak saya dah betulkan dah. Tu. Ayat 9 sampai 11, dia 2. 8 pertama, Allah bongkarkan. Orang munafik ni siapa? Perangai dia apa? Apa penyakit hati dia? Ayat 9 sampai 11, Allah Ta'ala memberikan tahzir. Allah ingatkan. Orang munafik ni kalau dia ada dekat kamu, duduk di sekeliling kamu tu, macam mana mereka ni? Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang Islam. Ayat 9 sampai ayat nombor 11. Selesailah tentang surah munafik. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu perincian sifat orang munafik ni apa, tuan-tuan kena ambil lah ayat 1 tu apa, ayat 2 tu apa, ayat 3 tu apa. Tuan-tuan jelas ya? Ini namanya sinopsis ringkas. Jadi tuan-tuan kena usahalah lebih untuk faham ayat tu. Okey, kita pergi kepada surah At-Taghabun. Okey, surah At-Taghabun adalah surah At-Taghabun ni surah yang ada berapa ayat? Ada 18 ayat. Okey, surah At-Taghabun ni surah yang mengingatkan kita
supaya kita jangan jadi orang yang tertipu dan orang yang kerugian nanti di hari kiamat. Surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun ni surah orang yang dia rasa surah yang dia tersalah faham, lepas tu dia ada akhirat, dia akan rasa, oh dia rugi. Apa yang dia faham ketika dekat dunia tu terbalik. Dia salah faham, dia jadi orang yang rugi. Itulah surah At-Taghabun. Okey, At-Taghabun, sinopsis dia, kalau kita tengok pada At-Taghabun ni, kita tengok pada pembuka dia. Okey, pembuka surah At-Taghabun, 4 ayat yang pertama, Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Okey, kekuasaan Allah tu tengok pada perkataan tasbih. Okey, yusabbihu lillah. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak membuktikan bahawasanya dia boleh menjadikan hari kebangkitan, dan hari kebangkitan tu nanti adanya pembalasan amal. Kena tengok pada ayat 4 yang pertama. Kemudian kita lanjutkan. Pada ayat 5 sampai ayat 10, Allah menceritakan tentang apa kesalahfahaman orang-orang kafir dekat dunia ni, dan apa sebenarnya yang akan berlaku dekat mereka nanti di hari akhirat. Kita kena tengok pada ayat 5 sampailah ayat nombor 10. Ayat 5 sampai ayat nombor 10. Kita kena cari maklumat dia. Apa kesalahan faham, apa kesalahan mereka dah buat? Apa salah faham mereka ketika dekat dunia? Dan Allah cerita dalam kumpulan ayat ini apa yang akan berlaku nanti kepada mereka di hari akhirat. Sebab tu saya nak seringkas, kerja tuan-tuan lah kena cari kesalahan satu apa, kesalahan dua apa. Okay. Kemudian ayat 11 hinggalah ayat nombor 15, dan nak pergi dah kepada ayat yang ayat 11 sampai ayat nombor 15 ni, Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala menyebut pesanan, Allah memberi pesan kepada orang-orang beriman supaya sabar menghadapi musibah, menghadapi ujian, dalam masa yang sama mentaati Allah dan mentaati Rasul. Itu ayat 11 sampai ayat nombor 15. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan baca dekat ayat ni, tuan-tuan akan jumpa banyak macam ujian musibah. Sebab kan ramai orang salah faham. Mungkin orang salah faham, mungkin macam ni. Orang mungkin salah faham kena musibah ni Allah Ta'ala tak suka, contoh. Tapi sebenarnya tak. Yang betulnya, kena musibah itu tanda Allah sayang. Kalau dia betul-betul ambil manfaat. Allah Ta'ala nak bersihkan dosa dia. Betul tak? Nak meningkatkan darjat dia. Itu yang Allah pesan tu. Jadi ada orang tertipu dekat dunia. Macam sekarang lah. Ada orang kena macam ni. Ada orang dia ingat dia kena musibah tu Allah murka. Tapi sebenarnya tak macam tu. Dia salah faham. Jadi Allah pesan supaya sabar tentang musibah tu. Lepas tu dalam masa yang sama, dalam ayat 11 sampai nombor 15 ni Allah sebut tentang ujian anak-anak dan ujian harta. Allah pesan tu. Jangan kau tertipu dengan harta dan anak-anak. Allah itu yang kalau kita jumpa pada ayat nombor 14 Kita tengok pada ayat nombor 14, kita akan jumpa Allah pesan apa? Allah pesan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Taala kata sesungguhnya harta kamu dan anak kamu ini adalah fitnah. Fitnah ni maksudnya itu yang dipanggil salah faham tu. Orang yang tak beriman, dia ingat dia ada harta banyak, menunjukkan dia itu Allah suka. Dia menunjukkan dia salah faham. Oh, kalau aku kat sekarang ni tanda Allah suka kat aku, Allah bagi harta aku banyak, nanti dekat dunia, dekat akhirat tentu aku akan jadi lebih baik. Dia salah faham. Dia salah faham, sepatutnya dia kena faham ujian harta tu bukan bermakna harta banyak Allah Ta'ala muliakan dia. Bukan dia akan dapat keuntungan nanti di hari akhirat. Tak macam tu. Begitu juga pasal anak-anak. Jadi orang itu dipanggil at-taghabun. At-taghabun ni adalah orang yang dia tertipu dan dia menjadi rugi. Dia salah faham tadi tu. Sepatutnya harta ni dia ujian. Allah nak tengok kau syukur ke kat situ. Tapi ada orang dia salah faham. Sebab tu datangnya ayat ujian harta dengan ujian anak-anak diselitkan pada kumpulan ayat 11 hingga ayat nombor 15. Okey, jelas ya? Pada ayat nombor 15 jumpa. Okey, selesai dekat situ. Jadi hati-hati.
dengan ujian anak-anak, dengan ujian harta dan anak-anak. Sebab apa? Takut kita telah tertipu. Kita telah terpedaya dengan harta dan anak-anak. Sebab tu namanya Tarabun. Okey. Penutup bagi surah Tarabun 16 sampai 18, Allah Ta'ala memberi lagi pesanan kepada orang beriman. Allah ingatkan balik tentang orang-orang yang salah faham, yang telah buat kesalahan tadi dekat dunia. Kan Allah ingatkan cerita mereka di hari akhirat. Okey, selesai tentang surah At-Taghabun ya. Okey, kita pergi kepada surah At-Talaq pula. Surah At-Talaq. Okey, surah At-Talaq, surah yang mengajar hukum hakam talak lah, semua orang faham tentang talak. Okey, tapi sebelum tu saya minta tuan-tuan tulis ya. Okey, At-Talaq, surah At-Talaq ya. Okey, perkataan talak kita akan jumpa dalam Quran sebanyak 14 kali. Tulis surah At-Talaq. Perkataan tolak. Orang kata talak tu kan. Talak tu, yalah tak apalah panggil talak tu. Tapi pronunciation dia. Al-Quran dia panggil tolak. Dalam Quran ada 14 kali. Ada 14 kali Allah sebut. 10 kali ada dalam suratul Baqarah. 2 kali ada dalam surah At-Talaq. 1 kali dalam surah Al-Ahzab. 1 kali dalam surah At-Tahrim. Dan surah At-Tahrim ada sebenarnya. Nanti kita akan jumpa. Okey, itu pasal talak. Okey, surah talak ni sebenarnya pasal apa? Ramai orang apabila dia tengok talak, dia nampak angle pada hukum perceraian saja. Tetapi tuan-tuan perasan tak? Dalam surah At-Talaq ni, kita akan jumpa banyak perkataan taqwa 5 kali. Kita tulis dulu. 5 kali tu dekat ayat nombor berapa? Tulis kat situ. Ayat pertama ada, 2 ada, 4 ada, 5 ada dan ayat 10 pun ada. Perkataan talak. Bukan perkataan talak, perkataan taqwa. Apa tu taqwa? Kalau tuan-tuan nak cari ayat 1000 dinar kan, orang kata ayat 1000 dinar, 1000 dinar. Tuan-tuan tahu tak ayat 1000 dinar tu dekat mana? Dekat surah talak lah. Pada ayat nombor 3 yang orang kata ayat nombor 2 dan 3 itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat tu duduk dalam surah At-Talaq. Tapi ramai orang gantung ayat tu sebab nak berniaga untung. Okey, nanti kita akan sebut. Tapi kenapa datang perkataan iltizam kat situ? Perkataan iltizam dekat situ sebab Allah perintahkan takut-takutkan. Apabila Allah guna takwa, dia perkataan takwa tu perkataan yang suruh ada perasaan takut dengan ambil usaha supaya jauh daripada Allah murka. Itulah takwa. Tapi orang ambil ayat 3 tadi tu sampai kat kedai. Ingat untung ayat tu. Bawa untung rezeki. Tapi tak solat tukang masak tu. Tuang kedai tu. Dia tak solat. Dia tersalah faham. Okey pasal takwa. Okey, jom kita tengok pada sinopsis dia. Okey, sinopsis surah At-Talaq, kita tengok dulu kepada 2 saja pembahagian mudah. 2 saja pembahagian dia. Yang pertama, ayat 7 ayat pertama pasal talak lah. Hukum-hukum perceraian ni. Masa nak cerai bila, lepas cerai nak buat apa, pasal nafkah, pasal iddah. Duduk dekat surah At-Talaq. Dan Allah sebut perintah iltizam dengannya. Okey, dalam masa yang sama saya nak betulkan pandangan masyarakat ya. Ramai masyarakat ni dia memandang hina kalau orang bercerai. Betul tak? Siapa dekat sini yang dia maksudnya ada orang salah faham, dia ingat orang bercerai ni satu perbuatan yang macam teruknya. Orang hukumkan orang ni macam teruk sangat bercerai tu. Tuan-tuan, kalau bercerai tu teruk, kalau bercerai tu nampak hina sangat bercerai tu, kenapa Allah turunkan surah Talak? Tu saya nak tanya soalan dia. Ramai orang disebut surah Talak, dia bongkarkan tengok tu, Allah tak bagi bercerai tu. Salah cakap macam tu. Surah At-Talaq bukan surah tak bagi bercerai. Surah At-Talaq adalah surah yang menyebutkan SOP cerai macam mana. Bukan surah At-Talaq tu surah yang melarang cerai. Siapa kata surah tu melarang cerai, kita telah berdusta atas nama Allah. Tapi kita tak galaklah bercerai. Kita tak faham tak maksudnya. Tetapi Islam ni, Allah Ta'ala Maha Bijak, dia tahu. Kalau dah tak sekepala,
Kan asyik gaduh je, terbang pinggan, terbang ini, gaduh dah. Dah tak ada jalan, jalannya talak. Tetapi Islam ni bagus. Allah Ta'ala ni maha kaya. Dia tahu, dia beri peraturan yang sangat ketat. Kalau nak cerai macam mana, lepas cerai macam mana, apa yang berlaku, itu yang diselangi dengan takwa 5 kali tadi tu. Jadi orang salah faham. Sebab itu, siapa yang bercerai, ikut apa yang Allah pesan. Dia ada perasaan takwa, dia ikut dalam surah Talak. Selamat perbuatan tu. Tak zalim siapa-siapa. Tak zalim si suami, tak zalim si bekas isteri, tak zalim kepada bekas suami, tak zalim anak yang berada di antara kedua-dua pihak. Tapi kenapa isu cerai menyebabkan masalah buruk berlaku? Kerana yang mencerai itu, yang dicerai itu, kedua-dua pihak mungkin tidak bertakwa kepada Allah, tapi yang banyak kes pada si pencerai itu, lelaki itu. Sebab lelaki itu tidak ada takwa. Dia tak takut pada Allah, dia tak takut kepada hari akhirat. Sebab apa? Dia tunaikan tak. Lepas tu kalau siapa bercerai, kalau kita ada anak lelaki kita yang bercerai, contoh, kalau kita ada adik-beradik kita buat checklist daripada surah At-Talaq tu, buat checklist, senaraikan. Okey, kau ikut tak hukum hakam cerai ni? Kau ikut hukum tak? Kau bercerai waktu bila? Tu tak sesuai, kau bercerai. Lepas tu kau ada tempoh iddah dia. Begini. Itulah Al-Quran. Allah ajar surah Talaq tu. Lepas tu pada ayat 8 sampai ayat nombor 11, Allah sebut tentang peringatan tentang orang beriman akibat mendahaka kepada perintah Allah. Ayat 8 hingga ayat nombor 12. Okey, ayat 8 sampai ayat nombor 12. Saya kena tinggikan sikit suara, macam bukanlah marah. Tapi ramai orang-orang di luar sana, khususnya orang lelaki lah, abaikan tanggungjawab selepas berpisah. Kesian kat anak-anak, kesian kat masyarakat, bergaduh tak apa. Bergaduh dengan ipaduai, bergaduh dengan bergaduh besan dengan besan. Kenapa? Sebab semua orang tu tak bertakwa. Lepas tu kata penting faham Quran, penting ikut Al-Quran, iltizam dengan Allah. Okey, tuan-tuan dan perempuan ni. Okey, lepas tu satu lagi. Sebelum kita habiskan surah ni, Allah kesian tuan-tuan pada lewat dah ni. Okey, tuan-tuan tulis ya. Okey. Dalam surah Talaq ya, Allah Ta'ala bagi tahu orang bertakwa ni dia dapat kelebihan dia. Dia bukan sekadar kena tunaikan perintah Allah tu, tapi Allah bagi kelebihan dia. Kita tulis. Okey. Ayat 3, ayat 2 dan 3 Allah bagi tahu. Siapa bertakwa, pertama Allah berikan dia jalan keluar pada masalah. Yang kedua, Allah bagi rezeki tak sangka. Tolong tulis. Itu ayat nombor 2 dan 3. Sebab tu kalau ikut je Allah buat, tentu Allah bagi kebaikan. Allah bagi terang-terang, Allah bagi tahu. Kalau kau bertakwa, wahai si suami, contohlah kan, Allah akan berikan engkau jalan keluar. Lepas tu Allah Ta'ala akan memberikan engkau rezeki tak sangka. Lepas tu, siapa yang bertakwa pada ayat 4, tolong tulis. Pada ayat 4, Allah sebut tentang Allah akan mudahkan urusan dia. Yaj'al lahu min amri yusra. Sebab tu kalau bercerai, tak bertakwa, masalah tu berpanjangan. Masalah tu jadi benda yang mudah jadi payah. Timbul satu perkara sebab tidak ada takwa. Allah jamin pada ayat 4. Tolong tulis pada ayat 4 tu. Allah Ta'ala sebut, yaj'al lahu min amrihi yusra. Lepas tu ayat nombor 5. Tulis. Ayat nombor 5, siapa bertakwa, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan meningkatkan pahala dia. Iya. Baca ayat nombor 5. Jelas ya? Tentang kelebihan takwa. Ada 4 lah. Pada ayat 2 dan 3 ada 2. Pada ayat nombor 4 ada 1. Pada ayat nombor 5 ada 1. Okay, habis surah At-Talaq. Kita pergi kepada surah At-Tahrim. Last sekali. Okay, surah At-Tahrim adalah surah yang memberi peringatan supaya kita, ni kisah perempuan, ni kisah pasal perempuan. Tapi kait dengan lelaki juga, sama je. Okay, tapi cerita dia banyak cerita pasal perempuan. Kalau pembuka Al-Mujadalah tadi pasal watak perempuan mengadu pasal suami dia, At-Tahrim cerita pasal perempuan. Nak tahu perempuan tu siapa? Ada 6 cerita perempuan dalam ni. Cerita pasal perempuan. Okey. Kenapa dengan perempuan tu? Okey, begini. Walaupun kisah perempuan, walaupun kisah Ummul Mukminin ya, semua dalam ni 4 daripadanya kisah Ummul Mukminin, 2 daripadanya kisah ada kisah pasal isteri Nabi, Nabi-Nabi yang lalu dan kisah pasal isteri Fir'aun.
Ni semua cerita pasal perempuan. Tapi dia punya kisah tu nanti hujung dia pergi ke mana tahu? Pergi kepada Allah ingatkan. Jangan terkeluar daripada taat setia kepada Allah dan Rasul. Maksudnya macam ni. Kita tengok sinopsis kita akan nampak begini. Dalam sinopsis surah Tahrim, 5 ayat pertama. Okey, 5 ayat pertama, siapa yang baca surah Tahrim, tolong baca Tahrim ni. 5 ayat yang pertama, Allah Ta'ala menyuruh supaya taat setia kepada Allah dan Rasul dan perintah taubat. Kenapa? Siapa baca 5 ayat yang pertama, kita akan baca tentang ni. Tentang ada kisah isteri Nabi jadi kaitan dengan Hafsah dengan Aisyah yang telah pecah rahsia. Betul orang perempuan ni tak ada pegang rahsia. Bayangkan kalau isteri Nabi pun boleh pecah rahsia Nabi, macam mana kalau isteri orang yang biasa? Tapi kita bukan nak kata perempuan semua macam tu, tak. Tapi inilah orang perempuan. Antara sifat ni Ummul Mukminin kita kena belajar. Nabi dia pernah suruh simpan rahsia. Tetap baca ayat 3. Tolong baca ayat nombor 3. Apa yang Allah cerita? Sampai isteri Nabi seorang ni kata, macam mana kau tahu aku telah bocorkan rahsia? Nabi beritahu jawapan dia. Lepas tu tetap baca ayat nombor 4. Ayat nombor 4 Allah beritahu siapa-siapa yang sakiti hati Nabi. Ini walaupun dia cerita khas kepada isteri Nabi kan. Allah pesan, Allah bagi warning. Kalau kamu ni nak sakiti hati Nabi dengan pecah rahsia Nabi, buat sekian-sekian kan, maka kata Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala perintahkan mereka bertaubat. Mereka bertaubat. Lepas tu ayat nombor 5 Allah ugut. Boleh jadi sekiranya Nabi akan ceraikan kamu, Nabi Allah akan gantikan isteri lebih baik daripada kamu, yang lebih patuh, yang lebih beriman, yang lebih taat, yang lebih bertaubat, tetap beribadat, berpuasa, janda ataupun gadis. Tuan baca ayat nombor 5. Ayat nombor 5 ni berat tuan-tuan. Sampai ke Allah cakap macam ni. Tuan baca ayat nombor 5 tu. Tengok betapa berat kalau menyakiti hati Nabi SAW. Sehingga Nabi ugut kepada isteri Nabi yang 2 orang tu. Aisyah dengan Hafsah. Walaupun nama mereka tak sebut, jelas dalam Quran, tapi ada cerita pasal mereka. Kalau baca ayat nombor 5, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala boleh cari isteri lain, Allah boleh tukar isteri lain. Tengok Allah Ta'ala kata, yang macam mana? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin, wa abkara. Beratnya kalau melanggar menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, 5 ayat pertama. Okey, selesai ya. Okey, tapi pengajaran dia umum walaupun ayat ini kaitan dengan isteri Nabi yang 2 orang tadi, Hafsah dengan Aisyah, tapi pengajaran umum kepada kita. Jangan menyakiti. Kalau isteri Nabi pun dilarang menyakiti Nabi, sedangkan isteri Nabi tu, apatah lagi kita yang tidak ada hubungan dari sudut kekeluargaan, bukan ahlul bait. Lagilah kita kena ikut cakap Nabi dan Rasul. Okey, kita pergi kepada 6 ke 9. Ayat 6 sampai 9 Allah menceritakan tentang apakah ancaman jika berpaling daripada Allah, berpaling daripada Rasul. Dalam masa yang sama Allah menyebut tentang akibat kesan orang yang mukmin yang setia dan orang yang kafir yang menyalahi Allah dan Rasul. Kita kena baca pada ayat nombor 6 sampai ayat nombor 9. Okey. Baru kita masuk kepada penutup ayat 10 dan 12. Ayat penutup ni lah Allah Ta'ala cerita tentang perbezaan 2 perempuan. Ada kisah 4 perempuan. Tapi 2 perempuan watak yang dia tidak taat setia kepada Rasul. Dan Rasul itu adalah suaminya. Lepas tu pula kisah 2 perempuan yang salihat. Baca ayat nombor 10 sampai ayat nombor 12. Kalau kita baca ayat 10 tu, siapa 2 perempuan tu? Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lot. Okey, selesai. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 11, Allah bawa contoh. Kalau 2 perempuan pertama ni, suami dia saleh, tapi mereka tidak saleh. Kalau ayat nombor 11, seorang perempuan, dia saleh, tapi suami dia kafir. Iaitu isteri Fir'aun. Cuma, kita tak boleh nak sebut namanya siapa. Ada orang kata namanya Asiyah. Betul, memang ada hadis sebut nama Asiyah. Tetapi kita tidak tahu Asiyah tu isteri Fir'aun yang zaman mana. Kalau yang lebih tepat, lebih teliti, kita tak boleh kata Asiyah tu Fir'aun yang zaman Nabi Musa.
Tak boleh juga. Sebab Firaun ni dia ada banyak zaman. Wallahu ta'ala alam. Tapi Allah sebut paling penting Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata imra'at Fir'aun. Isteri Fir'aun. Lepas tu ayat nombor 12 Allah tutup kisah seorang perempuan namanya adalah Maryam. Wa Maryam binata Imran. Maryam binti Imran. Okay, so kalau kita dapati penutup juzuk 28 pasal watak siapa? Pasal watak perempuan. Dan juzuk 28 dimulakan pasal perempuan. Kisah tolak ada kaitan dengan perempuan. Jadi juzuk 28 ni bagus. Kalau ada sambutan hari wanita ke pasal-pasal perempuan ni, kan tema-tema perempuan ni, bacalah sinopsis juzuk nombor 28 ni. Boleh gunakan 28 ni sebagai isi kandungan pengisian kita sempena hari wanita ke, hari apa ke, boleh guna. Kalau nak lebih khusus lagi, bentangkan kisah surah At-Tahrim. Bagus. Untuk contoh teladan, kalau nak jadikan teladan baik, wanita-wanita, ambil surah Tahrim. Kalau nak jadikan sempadan kepada kisah wanita, ambil juga dalam surah At-Tahrim. Bahkan dalam surah At-Tahrim itulah adanya ayat yang Allah perintah apa? Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah pesan. Walaupun ayat tu macam Allah pesan pada diri sendiri dan juga kepada semua orang, jaga diri sendiri daripada api neraka dan ahli keluarga. Alhamdulillah, tamatlah juzuk nombor 28. InsyaAllah kita sambung pada juzuk nombor 29 pada hari yang berikutnya. Ya, jadi minta maaf ya kalau ada kelemahan bagi pihak saya, bagi pihak admin saya. Jika abang banyak kekurangan, kami minta maaf banyak-banyak. Ya, ada sebarang persoalan, pertanyaan boleh diajukan insya-Allah dalam Telegram. Okey. Ya. Okey. Kita jumpa pada besok hari. Cuma macam ni. Okey, kita jumpa juzuk 29. Okey. Kita ada lebih kurang dalam 20, kita ada 2 kelas kan? Sebab 29 dengan 30. Cuma juzuk 30 tu dia agak panjang, banyak surah. Dia akan jadi macam ni. Macam malam ni kan kita dah ambil waktu lebih kurang 15 minit, kena ambil waktu lebih. Dia tak boleh cukup 1 jam. Dia kena ambil lebih kurang 1 jam, kena ambil dalam 1 jam, lebih kurang 1 jam 15 minit macam tu. Ataupun 1 jam setengah. Jadi saya minta nanti mungkin hari ni, hari besok juzuk 29, hari Isnin juzuk 29, hari Selasa juzuk 30. Mungkin hari Rabu kita buat juzuk 30 tu kita akan buat 2 siri. Boleh? Kita buat 2 siri. Maksudnya untuk juzuk 30 kita akan buat 2 siri. Siri pertama hari Selasa, siri kedua hari Rabu. Sebab surah dia banyak. Jadi kalau kita nak singkatkan nanti terkejar-kejar cakap. Kalau kabut ni tak bagus. Nanti tak sampai maklumat tu. Tak dapat rasa dia. Jadi insya-Allah juzuk 30 kita akan buat 2 siri. InsyaAllah. Isnin besok, malam besok kita buat juzuk 29. Hari Selasa malam Rabu kita buat juzuk 30 siri 1. Hari Rabu malam Khamis kita buat juzuk 30 siri 2. Lepas tu kita buat kesimpulan. Lepas tu kita khatam. Kita buat doa khatam sinopsis 30 juzuk. InsyaAllah. Besok kita bertemu untuk juzuk nombor 29. Mohon maaf ya atas segala kekurangan, atas kelemahan. Yang baik itu dari Allah, yang sempurna itu semuanya dari Allah, yang lemah itu adalah daripada hasil usaha manusia itu sendiri. Selamat meneruskan ibadat di bulan Ramadan. Masih lagi berbaki. Jangan bazirkan waktu kerana kita tak tahu tahun depan kita boleh dapat bertemu lagi dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri dulu.